kecukkan monohybrid. Apa maksud monohybrid? Monohybrid tu melibatkan satu ciri sahaja. Satu ciri. Ciri itu maksudnya bila dia ciri, kemungkinan dia boleh lebih daripada satu trait. Ataupun satu saja trait dia. Trait tu apa? Trait tu adalah ciri, bukan ciri, macam mana nak sebut ya? Cikgu pun tak tahulah nak terang secara mendalam kat kamu. Tak ada perkataan nak sesuai nak guna tu. Tapi tak apa. Jadi, bila kita buat tentang skema kacukan monohybrid ni, kamu boleh tengok muka surat 86 ya. Ada dalam buku teks, cikgu guna contoh yang ada dalam buku teks sahaja, supaya nanti kamu boleh buat rujukan lah. Muka surat 86. Okey, muka surat 86. Jadi, kita nak buat kacukan pokok tinggi dengan pokok kerdil. Pokok tinggi dengan pokok kerdil. Jadi dia melibatkan baka tulen lah. Yang ni kalau dalam biologi ni kita panggil kacukan tulen, pure breed. Tapi tak apalah. Okay? Tak ada masalah. Jadi kamu belajar apa yang ada dalam buku teks tu dengan harapan kamu boleh faham lah sikit sebanyak macam mana kamu mewarisi ciri-ciri ibu ayah kamu. Okey, tinggi. Jadi fenotip. Bila sebut tentang fenotip ni sesuatu yang kita boleh nampak pada organisme tu. Jadi kalau tengok kat pokok kacang ni, dia tinggi. Jadi kita boleh nampak dia tinggi. Itu fenotip lah. Benda yang kita boleh nampak. Tapi bila sebut tentang genotip, genotip ni adalah alfabet yang kita wakilkan jin tu. Alfabet yang kita wakilkan jin. Okey? Jadi dia melibatkan maklumat genetik. Alfabet tu A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu lah kita boleh guna yang mana-mana satu. Nak guna E boleh, nak guna F boleh, ikut kamu lah, ikut suka kamu. Dia tak ada larangan. Tapi dia kena ikut juga pada soalan. Kalau soalan suruh kamu guna T ataupun dia dah mention T, kena guna T lah, tak boleh guna benda lain. Dia alfabet. Kalau cikgu tak salah lah, cikgu risau juga kalau salah ni kan, sebab yang alfabet ni bukan bidang. Okay? Tapi alfabet tu yang A, B, C, D tu kan. Okay? A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu alfabet lah. Cuma alfabet ni dia ada vowel dengan konsonan pula kan. Cikgu tanya kamu ni, jadi kamu refresh balik lah apa yang kamu dah belajar. Okey, boleh guna vowel ke konsonan ke, tak ada masalah, boleh guna. Tapi kena ikut pada soalan lah. Tapi dekat sini kita guna yang buku teks guna supaya nanti kamu tak susah nak faham. Jadi dia akan hasilkan T. T ni duduk kat mana? Dia hasil daripada kromosom homolog tadi. Kan cikgu cakap tadi, contohnya Y ni datang daripada ayah. Okey, daripada ibu. Dia membentuk pasangan kromosom homolog. Kemudian dia akan membentuk alel. Alel sini kawasan sini, jin kawasan sini. Kalau satu kita panggil jin, kalau dua-dua tempat pada kromosom homolog kita panggil alel. Tulis sekejap lah. Jin satu tempat kromosom, dia akan tentukan ciri. Okey, kalau alel dua jin kromosom homolog, dia mesti tempat sama. Boleh ya? Nanti kamu duk kata cikgu salah pula, faham? Cikgu terbalik lah apalah. Cikgu tak rasa lah cikgu terbalik. Cikgu rasa cikgu betul dah. Kalau kamu rasa cikgu salah juga, tunjuklah bukti lah. Okay. Sebab sebenarnya ada orang komplain lah. Boleh ya? Okey. Jadi kita ada ayah ibu. Dia kromosom tu pada kariotip tu ayah ibu. Yang ni berlaku di mana? Di organ pembiakan lah. Jadi di organ pembiakan. Tumbuhan pun ada organ pembiakan jantan dan betina ya. Saya tak pastilah kamu belajar dulu ke tak. Tingkatan 1, 2, 3. Rasanya ada belajar. Okey. Ada belajar tingkatan 1, 2, 3 tentang organ pembiakan bagi tumbuhan. Jadi dekat sini kalau sebut T besar tu T besar. Dia duduk kat jin tu. Jadi kita dapat jin tu. Kemudian kerdil.
Kerdil T kecil. Sebab dia kacukan monohybrid, yang ni lebih kepada kacukan tulen. Jadi dia T kecil lah. Jadi ni pada organisma, pada ibu ayah dia. Jadi kemungkinan ayah dia lah, ataupun yang jantan. Yang ni yang betina. Ciri yang jantan tinggi, ciri yang betina kerdil. Jadi genotip untuk induk jantan T besar, genotip untuk induk kerdil T kecil. Kemudian apa yang berlaku untuk induk jantan ni, dia akan berlaku meiosis. Jadi bila berlaku meiosis, sama juga kat betina pun berlaku meiosis. Jadi bila berlaku meiosis, dia akan hasilkan gamet. Kalau manusia tu, dia akan hasilkan sperma dan ovum. Jadi gamet dia akan ada ciri apa? Sebab dia hilang separuh kan. Kamu ingat tak sebelum ni cikgu beritahu kalau manusia 46 ni, dia akan bahagi dua, dia akan hilang separuh, dia jadi 23 sahaja bilangan kromosom. Sama juga untuk yang tumbuhan ni, dia akan hilang separuh. Kita nampak sini ada dua. Jadi kalau hilang separuh, tinggal satu sajalah. Jadi T besar. Ini T kecil. Boleh ya? Jadi kalau gamet nak tak nak kamu kena bulat. Gamet kena bulat. Kenapa kena bulat? Cikgu tak tahulah kenapa kena bulat. Memang itu dah international standard kan. Tapi kalau dalam buku teks tu dia ada petak segi. Petak segi tu tak payah pun tak apa. Dia bukan keperluan lah. Tapi untuk gamet memang kena bulat. Okay? Kamu nak buat petak pun boleh lah. Ikut je buku teks kan. Jadi, kemudian kita buat kacukan. Bila kita buat kacukan, boleh tak kita nak kacuk yang ini dengan yang ini? Okey? Tak boleh ya. Sebab dia organisma yang sama. Contohnya macam manusia. Boleh tak sperma dia kacuk dengan sperma? Tak boleh. Nak sperma kacuk dengan sperma. Nak jadi apa kan? Tak boleh. Sperma tak boleh fertilize, bersenyawa dengan sperma. Dia akan ada masalah nanti. Cikgu pun tak tahu apa akan jadi. Tapi secara semula jadi, benda tu tak akan berlaku. Dan mustahil untuk berlaku. Jadi dia mesti kacuk antara gamet jantan ni dengan gamet betina. Jadi kita akan cross dekat sebelah sana lah. Pergi sana, atas sana. Jadi kita akan dapat T besar, T kecil. Kemudian kita turun bawah sikit. Kita naik ke sebelah sana. Kita dapat T besar, T kecil. Jadi kita tak buat lagi. Jadi kita buatlah. Kita naik, turun kat bawah ni. Turun sini. T besar, T kecil. Kemudian kita buat kat sebelah sini. Hati-hati ya. T besar, T kecil. Jadi sekarang ni, kita dapatlah genetik induk F1. Maksudnya F1 ni generasi pertama. Genotip ni adalah jin dia tu lah. Penamaan bagi jin dia tu yang kita letakkan alfabet. Tapi, apa fenotip? Fenotip ni ciri yang ada pada tumbuhan tu. Jadi, ciri dia tinggi. Kan? Ada T besar. T besar tu dominan. T kecil tu resesif. Yang ni pun tinggi. Yang ni pun tinggi. Jadi, yang ni pun tinggi. Jadi, anak dia untuk generasi pertama semua tinggi. Boleh ya? Kemudian, kita tengok pada seterusnya, pokok kacang P. Yang ni kacang untuk generasi F2. Okey, untuk generasi F2. Jadi generasi F1 tu semua dia adalah T besar T kecil. Semua T besar T kecil. Jadi maksudnya yang jantan T besar T kecil, yang betina pun T besar T kecil. Jadi fenotip dia, ketinggian dia, pokok dia mesti tinggi. Kacuk dengan pokok dia mesti tinggi. Yang ni jantan. Yang ni betina. Nak terbalik boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lain lah kalau dia dah bagi tahu kiri tu mesti jantan, kanan tu mesti betina. Ini tak ada. Okey, mana letak pun tak apalah. Jadi mana kamu dah tahu dia tinggi? Ni kita ambil yang generasi F1 sebab kita nak pergi pada F2. Jadi dia F1 dengan F2 tu dia berkesinambungan. Jadi jantan dia tinggi, kemudian genetik induk dia apa? Mesti T besar, T kecil. Ambil kat mana? Yang ini. Yang ni. Ni. T besar, T kecil. Boleh tak? Kemudian yang ni T besar, T kecil juga. Betina sama, jantan pun sama. Sebab generasi F1 tu semua sama ciri dia, tak ada beza. Yang ini
sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. Okey. Jadi kemudian akan ada penghasilan gamet. Cikgu lupa tadi. Ini proses apa? Proses persenyawaan. Okey, ini ni. Yang kita buat persenyawaan. Sebab tu sperma tak boleh bersenyawa dengan sperma. Benda tu tak akan berlaku. Okey. Yang ni kemudian dia berlaku dalam jantan tu, yang kat bawah ni, berlaku kat jantan, dia akan hasilkan gamet. Hasilkan gamet proses apa? Proses meiosis. Mitosis boleh tak? Meiosis taklah berlaku untuk penghasilan gamet. Cikgu tak nak cerita lebih, nanti kamu akan belajar, dia ada dipanggil sebagai, kalau untuk manusia ni, spermatogenesis. Tak naklah pergi kepada tu. Nanti kamu pening kepala pula. Jadi, kita ada hilang separuh T besar. Gamet dia kemungkinan ada juga T kecil. Yang ni pun sama juga, T besar. Gamet dia kemungkinan ada T kecil. Gamet kena buat apa? Kena bulat. Ni atas ni boleh kena petak segi tak? Buat. Tak apa, tak buat pun tak apa. Cikgu dulu belajar waktu universiti, tak payah buat. Tapi dalam buku teks ni, dia ada buat petak segi. Kamu tanya cikgu kat sekolah lah. Cikgu dulu belajar, cikgu dapat A dulu. A+ untuk genetik subjek. Okay, cikgu tak buat pun. Lecturer cikgu tu bagi betul je. Tak ada masalah lah kot. Tapi gamet kena bulat lah. Gamet tu sebab dia adalah sel pembiakan. Kemudian kat sini dah berlaku meiosis, sini akan berlaku persenyawaan. Jadi persenyawaan turun, naik sebelah sana lah. Jadi T besar, T besar. Boleh tak dia nak kacuk yang ni dengan yang ini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah sel pembiakan yang sama. Contohnya macam sperma, boleh tak bersenyawa dengan sperma? Tak boleh bersenyawa dengan sperma. Kemudian yang ini dengan yang ini, T besar, T kecil. Cikgu dah salah pula dah kan. Sebut, kita pun buat salah juga. Kacuk dengan sebelah sana. T besar, T kecil. Nah, yang ini kacuk dengan sini, T besar, T kecil. Kamu nampak tak? Yang turun ni T kecil dulu. Tapi sini T besar. Kenapa cikgu tulis T besar dulu? Sebab dominan kena datang dulu. Resesif kemudian. Dia mesti dominan datang dulu, resesif kemudian. Kemudian yang ini naik ke sini. Jadi T kecil, T kecil. Kemudian kita ada fenotip induk. Fenotip induk yang ini tinggi lah. Yang ini tinggi. Tinggi. Yang ini rendah. Jadi maksudnya ada rendah juga. Okey, ada rendah juga.